Hadis hari ini ialah daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habanya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan setiap perkara yang kita lakukan mestilah mempunyai niat. Sekiranya niat kita baik dan kita melakukannya kerana Allah Ta'ala, maka segala perbuatan dan penghijrahan ke arah kebaikan itu akan diredai oleh Allah. Selain itu, segala amalan buruk atau amalan baik yang dilakukan tetapi tidak mematuhi syariat Islam, ianya tidak memberi apa-apa faedah walaupun mempunyai niat yang baik. Perkara ini sama seperti kita melakukan suatu perkara hanya untuk menunjuk-nunjuk sahaja ataupun untuk tujuan duniawi. Kaitan hadis ini dengan pengurusan Islam ialah sebelum melakukan suatu perkara atau suatu urusan, perlu adanya niat yang baik. Sebagai contoh, kita pergi belajar tidak kira di sekolah atau di universiti, perlu berniat bahawa kita belajar untuk menuntut ilmu, bukan untuk bermain atau mencari pasangan. Kesannya, segala perbuatan yang kita lakukan atau ilmu yang kita peroleh akan mendapat keberkatan. Daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajar daripada hadis ini ialah perkara yang dilarang oleh Allah kita perlu cegah dan perkara disuruh oleh Allah kita wajib melakukannya. Hal ini kerana sekiranya kita membuat perkara yang dilarang oleh Allah, kita akan mendapat dosa, dan sekiranya kita membuat perkara yang disuruh oleh Allah, kita mendapat pahala dan keberkatan hidup. Sifat terlalu suka banyak bertanya tentang perkara yang bukan-bukan, banyak soal jawab, berbahas dan membantah para Nabi dan Rasul merupakan sifat umat yang terdahulu. Lantaran itu, mereka telah ditimpa kesusahan dan kebinasaan. Oleh itu, peristiwa tersebut perlulah kita mengambil iktibar dan pengajaran supaya kita tidak mengamalkan dan mengulangi sifat tersebut. Hadis ini dapat dikaitkan dengan pengurusan Islam kerana ianya sesuai dengan pepatah amar ma'ruf nahi munkar, di mana membawa maksud kita perlu mengamalkan perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Sebagai contoh, dalam pengurusan anak-anak, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mendidik anak mereka dengan memupuk nilai-nilai yang murni dan perkara yang wajib dilakukan seperti menunaikan solat 5 waktu, menghormati ibu bapa dan bersedekah. Secara tidak langsung, keluarga harmoni dapat dibentuk daripada cara dan pengurusan ibu bapa dalam mendidik anak mereka. Hadis yang ketiga ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang beberapa tuntutan iman, iaitu yang pertama, berkata benar, yang kedua, menghormati jiran tetangga, dan yang ketiga, memuliakan tetamu. Jadi sebelum berbicara, kita perlu berfikir dahulu sama ada ini yang mendatangkan faedah ataupun tidak. Jika tidak mendatangkan apa-apa faedah, lebih baik kita berdiam diri. Selain itu, kita perlu untuk menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu dari segi batas pergaulan kita dan layanan yang kita berikan kepada mereka. Jadi, 3 perkara ini sangatlah penting dan perlu dipupuk dalam diri masing-masing kerana ianya dapat menggerakkan silaturahim dan mengukuhkan perpaduan tanpa mengira agama, bangsa dan warna kulit. Kaitan hadis ini dengan pengurusan Islam ialah sebagai seorang Muslim, kita perlu mengawal diri kita dari segi lisan dan perbuatan, seperti mengelak daripada berkata tentang perkara yang sia-sia dan melakukan perkara yang tidak disenangi oleh orang ramai. Sebagai contoh, apabila kita berkumpul bersama rakan-rakan, kita perlu mengelakkan daripada mengumpat tentang kepribadian orang lain. Sekiranya kita berfikir untuk berkata tentang perkara tersebut,
kita perlu mengingatkan diri kita bahawa perkara itu tidak baik dan mendatangkan dosa. Hadis yang keempat ialah daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir Alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Ucapan zikir Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sembahyang itu adalah cahaya, sedekah itu adalah saksi, sabar itu adalah sinaran. Al-Quran itu adalah hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar waktu pagi. Ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Hadis ini riwayat Muslim. Pengajaran hadis ini ialah, yang pertama, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Yang kedua, semua amalan soleh merupakan kebaikan dan keindahan bagi seorang mukmin dan mempunyai nilai yang tinggi seperti yang disebut dalam hadis, iaitu solat, sedekah dan sabar. Pengajaran yang ketiga ialah setiap manusia melakukan kegiatan harian sama ada kepada kebaikan atau keburukan. Siapa yang melakukan kerja kerana Allah akan memperoleh kejayaan dan keberkatan. Dan sesiapa yang melakukan aktiviti harian dengan menggunakan jalan yang sebaliknya akan memperoleh kecelakaan dan kebinasaan. Apa yang saya dapat kaitkan hadis ini dengan pengurusan Islam ialah Islam sangat menitik beratkan kebersihan dalam kehidupan. Oleh itu, kita perlu menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Persekitaran yang bersih dapat menjamin keharmonian kehidupan. Selain itu, bagi sesuatu organisasi perlu berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah supaya dapat mencapai objektif bagi organisasi tersebut. Hal ini kerana setiap perkara yang menggunakan jalan Allah sebagai asas dan mempraktikkannya dengan baik akan memperoleh kejayaan dan keberkatan serta diredai oleh Allah. Hadis yang kelima ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, setiap anggota badan manusia adalah sedekah baginya pada setiap hari apabila terbit matahari. Engkau berlaku adil, iaitu mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang naik kenderaan atau mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaannya juga adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau hayunkan kaki pergi sembahyang adalah sedekah. Dan menghilangkan sesuatu bahaya di jalan raya juga adalah sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis ini ialah, yang pertama, setiap amalan yang kita lakukan, tidak kira sama ada amalan itu dianggap biasa atau sedikit, tetap akan mendapat pahala. Pengajaran yang kedua, peluang untuk mendapat pahala sedekah ini amalan mudah kerana pahala sedekah bukan sekadar memberi duit, akan tetapi menyumbang tenaga juga akan mendapat pahala, seperti melakukan amal kebajikan. Hadis yang keenam ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, berikan daku wasiat. Baginda bersabda, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis ini riwayat Bukhari. Pengajaran hadis ini ialah sifat marah perlu dihindari oleh setiap mukmin kerana sifat ini membawa kepada banyak keburukan terhadap diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi, marah yang dibenarkan dalam Islam ialah apabila wujudnya perasaan untuk membela kebenaran Allah dengan menggunakan cara yang betul dan ada batasnya. Kaitan hadis ini dengan pengurusan Islam ialah sifat marah adalah sebahagian daripada sifat yang tidak baik. Dalam sesebuah organisasi, seorang majikan perlu mengawal diri apabila hadir rasa marah terhadap pekerja-pekerja mereka. Sebagai contoh, majikan perlulah bertanya atau berbincang terlebih dahulu dengan pekerja mereka sebelum bertindak melulu dengan memarahi mereka tanpa usul periksa. Selain itu, perasaan marah ini dapat dikawal dengan sentiasa beristighfar dan ingat kepada Allah. Hadis seterusnya ialah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya.
Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan tentang sesiapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, maka perlulah dia mencegah dengan perbuatan. Sekiranya tidak mampu mencegah dengan perbuatan, maka perlulah dia menegur kemungkaran tersebut. Dan sekiranya dia tidak mampu untuk menegur, maka mencegah dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman, seperti berdoa atau berazam ingin mencegahnya sekiranya dia mampu. Hadis ini dapat dikaitkan dengan pengurusan Islam kerana sejak kebelakangan ini, kes rasuah semakin berleluasa di negara kita. Jadi, pihak kerajaan perlu mengambil tindakan undang-undang terhadap penerima dan pemberi rasuah bagi membasmi kegiatan ini daripada berterusan. Kemungkaran seperti ini perlu dicegah kerana mereka tidak amanah dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini menunjukkan mereka menguruskan sesuatu perkara dengan mencegahnya menggunakan tangan dan perbuatan, seperti yang dinyatakan dalam hadis. Hadis yang terakhir ialah daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Hadis ini riwayat Bukhari. Pengajaran yang terdapat dalam hadis ini ialah, yang pertama, malu adalah salah satu sifat yang perlu dititik beratkan dalam Islam kerana ianya adalah sebahagian daripada iman. Pengajaran yang kedua, malu yang dilarang dalam Islam ialah malu untuk melakukan suruhan Allah dan kebaikan, seperti malu untuk menutup aurat dan malu untuk bertanya tentang perkara yang tidak diketahui. Kaitan hadis ini dengan pengurusan Islam ialah sifat malu dapat membendung diri kita daripada melakukan perkara yang jahat. Sebagai contoh, seorang wanita perlu ada sifat malu dalam diri mereka untuk membendung diri mereka daripada melakukan perkara yang tidak diingini. Hal ini kerana wanita pada zaman kini tidak ada rasa malu dalam diri mereka dan menyebabkan mereka mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak mematuhi syariat Islam, seperti tidak menutup aurat dengan sempurna. Oleh itu, sifat malu ini perlu dipupuk dalam diri masing-masing sejak kecil lagi kerana ianya membawa kepada kebaikan dan ianya juga adalah sebahagian daripada iman.